وبركاته. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدينا والمؤمنين والمؤمنات. ثم صل هذا هذا الكتاب شعار القادر شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ويسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, tuan dan perempuan. Jadi kuliah kita bermula setelah berapa lama cuti semester, ya. Selepas daripada bulan puasa. Jadi dalam minggu yang ketiga ni, alhamdulillah, surau An-Nur dah panggil balik dah untuk mengajar. Jadi kita teruskanlah kita punya perbincangan dalam ilmu tasawuf. Okey, jadi ilmu yang kita bincang ni ilmu tasawuf, ilmu yang dikaji, yang dikendaki daripada ilmu ini, iaitu mengkaji tentang sifat-sifat hati. Okey, satu ilmu yang diketahui, maknanya bila kita belajar ilmu ni, kita tahu sifat-sifat hati. Sama ada sifat-sifat hati itu sifat yang baik ataupun sifat yang buruk. Jadi kita sekarang ni masalahnya, Allah Ta'ala jadikan kita ini daripada dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Okay? Yang jasmani ini maknanya segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita, perkataan kita, gerak-gerik kita yang zahir. Okay? Jadi aturannya kita belajar dalam fiqh. Nah, kena faham. Kita belajar dalam fiqh, sebab tu kita belajar ilmu fiqh. Ya, cara beribadat yang zahir kita belajar daripada ilmu fiqh, ilmu fiqh. Sebab tu ilmu fiqh ni dia ada ilmu fiqh ibadah, fiqh tentang cara beribadat, fiqh muamalat, fiqh tentang urusan maknanya antara manusia, pergaulan antara manusia. Tetapi kalau kita lihat fiqh muamalat ini, sebenarnya yang berjiran, hak kejiranan, urusan antara dua orang manusia dia masuk dalam fiqh muamalat. Maknanya pergaulan, komunikasi antara dua manusia, itu masuk dalam fiqh muamalat. Tapi kalau kita khususkan fiqh muamalat ni, dia lebih kepada jual beli, urusan perniagaan, urusan ekonomi, hutang, pajak, gadai, semua macam tu. Okay? Yang ketiga, fiqh yang kita belajar, ilmu fiqh yang kita belajar, fiqh munakahat ataupun nikah kahwin. Ini sebelum kahwin, macam mana hubungan antara pergaulan antara orang Islam, lelaki dan perempuan. Okey, suatu keturunan. Lepas tu waktu sedang pernikahan tu nikah tu apa, lepas tu macam mana nak nikah, dan proses selepas pernikahan dan nikah, kalau berterusan tak apa, kalau tak berterusan bercerai. Bila bercerai macam mana hak penjagaan anak pula. Kalau bercerai hidup macam ni, kalau bercerai mati macam ni. Okey. Lepas tu penjagaan anak. Lepas tu bila meninggal tu
ada pula harta pusaka, kan? Harta pusaka. Jadi cerita tentang nikah ni semua dalam nikah kahwin, ada bab fiqh dia. Kemudian fiqh jinayah, fiqh tentang jenayah, hukum macam mana, apa hukum hudud, apa hukum kisas, apa hukum takzir, semua ada. Jadi memanglah Islam ni dia mengaturkan manusia itu cara paling, bila dilaksanakan benda itu ikut cara dia, ikut syarat dia, ikut apa semua. Jadi itu yang dinamakan ibadah ataupun munakahat ataupun muamalat ataupun jenayah. Bila dilakukan betul daripada segi prosedur zahirnya, sahlah daripada segi hukum fiqh. Nak cerita tentang, sebab tu dalam hukum fiqh ni ada syarat, ada rukun, hikmahnya kenapa, kan? Ada perkara membatalkan. Jadi itu dia. Itu semua melibat yang zahir. Tapi dalam masa yang sesama, Allah Ta'ala tuntut kita, bila buat sesuatu amalan itu, apa-apa juga amalan, tidak cukup dengan syarat membatalkan, tidak cukup kita ikut syarat-syarat rukun apa semua. Kita juga kena ada satu lagi, iaitu kena ada ni yang dalaman, sifat-sifat dalaman yang mengikut perbuatan tadi itu, perbuatan zahir tadi itu. Sebab tu dikaitkan sembahyang khusyuk. Bila sedekah, hati tu kena pemurah. Lepas tu kena ada ikhlas. Tidak ada sifat dalam hati mungkin apa yang telah dia disedekahkan, diberi. Jadi tentang tak memungkit, ikhlas, tak menunjuk-nunjuk, itu semualah yang kita belajar dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tentang sifat-sifat hati kita yang mesti kita sertakan ketika kita buat amalan zahir tadi. Sekarang ilmu tasawuf itulah perbincangan ni. Apa ilmu? Ikhlas. Macam ni ikhlas. Riak, sifat tak elok, macam ni pula lawan kepada ikhlas tadi. Nak khusyuk dalam solat, macam ni. Hati tu jangan ingat perkara-perkara yang cenderung kepada dunia dalam solat. Dunia tu apa dia? Salah satu daripada sifat yang ada dalam hati manusia, sifat buruk, iaitu mencintai dunia. Jadi dia pun bincanglah dunia tu apa semua. Jadi macam mana nak elak daripada dunia? Kita mesti ada satu sifat baik yang dinamakan zuhud. Pula zuhud tu apa dia? Jadi perkara-perkara ni lah yang kita bincangkan dalam ilmu tasawuf, iaitu tentang bab hati, sifat-sifat hati tadi, yang mana sama wajibnya dengan rukun yang wajib tadi, sama wajibnya dengan syarat yang wajib. Kalau wajib baca Al-Fatihah dalam sembahyang, macam tu juga wajib kita cari cara bagaimana nak khusyuk. Okay? Nabi cakap tidak ada solat bagi siapa yang tak membaca Al-Fatihah. Mana tak sah sembahyang kalau tak baca Al-Fatihah. Itu kita belajar dalam fiqh, betul kan? Syarat. Tapi dalam ilmu tasawuf, macam mana nak tentang khusyuk? Cuba tuan-tuan fikir ayat, wa aqimis salata li dzikri. Solat itu didirikan untuk ingat kepada aku. Aku itu siapa? Bukan saya lah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau solat kita tak ingat dalam dia penuh dengan ingat selain daripada Allah Ta'ala, macam mana keadaan solat kita? Dan ingat Allah Ta'ala itu hati.
Jadi sama wajibnya ingat dan kewajiban baca Fatihah itu dengan yang ingat pada Allah Ta'ala dalam hati. Cumanya kalau Fatihah itu tak dibaca, jelas solat itu akan batal. Tapi bila kita tak ingat Allah Ta'ala dalam solat, tak adalah batalnya. Batal daripada segi apa? Batal daripada segi kualiti amalan kita. Sama juga macam kalau puasa, kan cukup syarat fiqahnya on. Mana pahala tu nampak macam okey lah daripada segi zahir. Tapi bila berpuasa, macam-macam kedudukan hati tu, macam-macam pandangan mata tak jaga, itu dan ini yang kita buat daripada segi batinnya, kita tak ikut spek langsung. Jadi puasa kita macam mana? Puasa kita pun daripada segi zahirnya nampak diterima, tetapi daripada segi batinnya Allah Ta'ala tengok dalam hati kita, maknanya tak ada langsung tambah baik dalam bab hati, makin teruk ada. Jadi berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nampak kat situ Allah Ta'ala kata, berapa ramai yang puasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Apa dia kat situ? Jadi penerimaan Allah Ta'ala bukan saja bab zahir, Allah Ta'ala tengok apa yang ada dalam hati manusia. Sebab itulah begitu beratnya kepentingan belajar ilmu tasawuf, bab hati. Dan sebenarnya dalam bab hati ini dipentingkan, bukan saja kalau sebenarnya tahap belajar ilmu tasawuf dengan tauhid ini sebenarnya pada 13 tahun pertama itu dah disuruh. 13 tahun pertama itu dah disuruh. Sembahyang diwajibkan selepas turun Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelum itu Nabi disuruh ajar apa? Dua benda. Yang pertama, Nabi disuruh ajar tentang bab tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa Allah Ta'ala, dan perkara yang bersangkutan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ayat-ayat tentang zikir, wazkur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ingatlah Tuhan, ingatlah Tuhan. Kalau ada perkataan wazkur tu ingatlah. Jadi ingat kepada Tuhan itu. Banyak ayat itu adalah ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Ingat kepada Allah Ta'ala tu cuba tuan fikir. Ingat tu dengan mana? Ingat tu dengan hati. Jadi di situlah maknanya pemberatan ilmu tasawuf ini memang berat. Memang penekanan dia pada zaman Mekah. Selepas itu barulah 11 tahun selepas itu Nabi mengajar bab apa? Penekanan bab solat berjemaah. Lepas itu barulah puasa, zakat, haji dan segala yang fiqh-fiqh Islam tu penekanannya di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Dia puasa 13, 10 tahun. Jadi 13 tahun itu Nabi berjuang untuk mengajar tentang bab tauhid. Nabi mengajar tentang adab-adab hati kepada orang Islam yang terawal.
Dan sedikit daripada fiqh iaitu kewajipan solat setelah Isra dan Mi'raj. Itu berlaku 2-3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, tauhid, tasawuf tetap jalan. Dan waktu itulah dipergiat lagi dengan turunnya ayat-ayat tentang hukum, turunnya ayat-ayat tentang kewajipan-kewajipan Islam yang lain. Itu dia. Jadi Nabi mengajar tauhid dan tasawuf ni 23 tahun. Bukannya 13 tahun pertama, 23 tahun Nabi mengajar ilmu tasawuf dan juga tauhid. Fiqh 10 campur 2 tahun atau 3 tahun terakhir sebelum hijrah. Kalau saya nak cakap kan, kalau kita nak cakap tentang pentingnya ilmu tasawuf ini, sebab tu memang jadi nak mencapai ilmu tasawuf ini bukan sekadar kita belajar ilmu ni sahaja. Okey, kita dah belajar bahawa tauhid, ilmu tasawuf ini dia ada dia punya, kita belajar tentang sifat-sifat hati. Okey, tentang sifat hati, macam mana hati itu, yang kita belajar hati yang tak baik ini perlu dia cari jalan macam mana nak bersihkan hati, macam mana nak mengubati hati. Lalu dalam kitab yang kita belajar ini, langkah-langkah ke arah penyucian hati. Ni kitab Haqa'iq Tasawuf ini, langkah-langkah ke arah penyucian hati. Kitab yang tuan dan perempuan belajar ni, bukan saja dia cerita tentang ilmu tasawuf ni, ilmu tentang sifat tu sifat ni. Itu kita pun dah belajar dulu. Itu pun kita belajar dalam sedikit. Tak. Jadi sekarang ni tuan dah tahu, tuan dan perempuan dah tahu hati kita bermasalah. Hati kita ada penyakit. Hati kita ada sifat mazmumah. Ini yang dikenali sebagai apa? Penyakit-penyakit hati. Jadi macam mana nak bersihkan hati? Jadi oleh kerana itu, kita pun pergilah ke arah macam mana langkah-langkah membersihkan hati. Itu yang kita mula daripada suhbah, cari guru. Macam mana? Yang kedua, cari guru untuk kita dampingi, untuk kita belajar daripada dia cara-cara bersihkan hati. Terus lepas tu daripada suhbah, pergilah kepada peringkat yang seterusnya. Apa lagi? Lepas suhbah, pergi lagi kepada, bila suhbah pula dia ada kriteria guru dia. Okey. Kemudian kriteria guru tu yang kita belajar syarat guru yang mursyid. Lepas tu kita mengambil, bila kita dah belajar daripada dia, jalan seterusnya ialah kita berbaiat. Okey. Nak solidkan ilmu tu, biar ada kesinambungan antara kita anak murid dan dia guru, kena ada apa? Kena ada akur janji. Ini yang kita namakan baiat. Biar ilmu tu bersambung daripada kita sebagai anak murid kepada dia guru. Dia guru bersambung dengan guru dia, bersambung-sambung ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu hadis ni yang dibagi sanad. Kalau orang belajar ilmu kan, belajar kitab juga ilmu ni, bacaan Al-Fatihah ni ada sanadnya sampai Rasulullah. Itulah maksudnya. Maknanya berterusan ilmu tu, ada sambut menyambut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sanad ataupun penting yang baiat. Okey. Kemudian termasuk kepada adab antara anak murid terhadap guru serta ikhwan. Okey. Jadi dalam berguru ini, dalam berguru mestilah, jadi yang tadi guru tu apa fungsinya? Jadi guru itu dia tengok dalam anak-anak ni, anak-anak murid ni perlu dibimbing hati dia. Okey, diberilah, diajarlah anak murid ni ilmu fardu ain.
balik. Kemudian diajarlah kepada dia zikir-zikir. Diajar kepada dia zikir-zikir untuk membersihkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala saja hati akan jadi tenang. Jadi kalau tuan-tuan ingat, ada dibincangkan tentang zikir di minggu lepas, tapi imam tu tak diterangkan dengan modul zikir. Jadi kalau kita belajar daripada kaedah, biasa laluan yang kena belajar apa? Ilmu syariat. Betul? Kita belajar. Lepas tu ilmu tarikat. Lepas tu ilmu hakikat. Lepas tu ilmu ma'rifat. Saya ulang balik benda ni. Ilmu syariat 3, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi ini mursyid itu, guru mursyid itu dia kena bimbing anak-anak murid dia tentang 3 perkara ini. Okey, ilmu yang fardu ain. Wajib dia mengajar anak-anak murid dia 3 ilmu asas ni. Kemudian dia akan pergi pula ke arah pembersihan hati, iaitu diajarnya zikir-zikir pula untuk membersihkan hati, yang mana dulu dia pun mengambil zikir ni daripada guru dia. Guru dia mengambil zikir ni bukan sekadar zikir, cara berzikir tu sekali. Inilah yang dinamakan tariqah, ataupun kita cakap kat sini tariqah. Minggu lepas perasan tak khutbah kita? Perasan tak minggu lepas khutbah kita dia ada bincangkan tentang tariqah. Cakaplah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, negeri yang telah mewartakan tarikat sebagai amalan. Ada orang yang cakap tarikat ni tak betul lah, apa semua kan ada buat-buat. Bengalah kau sayur dia nampak, dengan tarikat itu sayur. Yang saya agak nak cakap macam mana, yang saya agak kilan sikit lah, tak diterangkan apa dia erti tarikat itu. Kan dia kalau orang tu nak bercerita tentang tu, dia terangkan benda tu. Tak semua audiens kat bawah tu tahu apa tu tarikat. Kecuali tuan-tuan dan perempuan ni lah yang dah duduk selama ni, kita bahaskan benda ni, inilah dia. Jadi bila kita bahaskan benda yang kita tahu, kita tahulah cerita dia. Ni tuan-tuan yang mengajar zikir ni lah, zikir yang dia ambil daripada ni, ada line dia. Kan line tu maknanya silsilah ataupun bersambung-sambung sanad, bersambung-sambung bai'ah tu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang dapat tu, itulah dinamakan zikir tarikat, atau cara dia pun kita belajar. Jadi bila khatib cerita pasal tarikat, orang bawah tak tahu apa arti tarikat, maknanya tak nampak lah mana dia punya apa yang diceritakan tu. Masa tu saya dengar di Masjid Bandar Instead. Jadi tuan-tuan kalau ada asas, tuan-tuan faham apa yang dibincangkan. Kalau yang tak ada asas, bila dia dengar tarikat tu pun dia cakap, cerita tentang tarikat. Jadi kalau ada setengah orang pula bila cakap pasal tarikat, terus ada apa? Yang tak ada ilmu tu, terus dia ada satu persepsi yang tidak baik. Terus. Jadi minggu lepas dia cerita cakap tarikat. Saya cakap, bila lah khatib ni dia dalam itulah, tak salah khatib untuk ni nak cakap apa lah, sebab saya pun khatib, saya pun khatib juga. Jadi khatib ni dia baca teks. Nanti cerita dia, khatib baca teks. Jadi bla 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 teks. Dia berdawah sampai habis. Jadi dia pun baca. Bayangkanlah kalau khatib pun tak faham apa yang dia baca. Sebab ilmu tu
ilmu tentang syariat, ilmu tentang tarikat. Jadi tarikat ni apa benda? Kalau salah ni tak mana? Bukan saya mempelajarikan khatib, tapi khatib kalau tak ada ilmu tentang tu mana burung kakak tua hinggap di jendela. Mana dia baca je. Dia tak tahu apa yang dia baca, apa persoalan. Sayanglah. Jadi saya tengok teks khutbah tu bila saya dengar, sebab bila menyentuh dalam bab ilmu yang kita selalu bincang, jadi kita ada apa? Curiosity. Kita ada okey, apa yang dia bincang? Dengar. Bila nak masuk tentang penerangan apa itu tarikat, sikitlah kan dia tengah tarikat ni macam ni. Jadi orang salah faham macam ni. Ada puak-puak dalam Malaysia ni yang menyalahkan tarikat ni macam ni. Barulah orang tahu sebab apa? Definisi dia dah sebut apa sedikit dia punya cerita tentang tarikat ni. Tapi sampai ke sudah tarikat, ada orang cakap salah. Tarikat. Jadi tak nampak maknanya maksud dia kita tak tahu. Dia utarakan isu saja. Lepas tu cakap Negeri Sembilan adalah negeri yang memang membenarkan tarikat, mengharuskan beramal tarikat. Jadi orang tak nampak apa dia isu dia. Itu yang saya pula, yang saya faham daripada khutbah yang dibaca. Betul kan? Minggu lepas tarikat topiknya masuk bab kita yang kita faham. Jadi kita sangat-sangat suka dengan apa yang perbincangan. Jadi tuan-tuan macam tu lah. Fahamkan. Dah lama rasanya kita belajar kat sini, dah 10 tahun dah. Patut kena buat kuis ni. Kan? Kuis, seorang dah datang. Saya yang datang pergi kuis yang lain, semua tak datang. Takut. Okey ya? Macam tu lah. Jadi sebab itulah di kitab Sirrus Salikin jilid 3 pun ada. Okey? Jadi sekali dah masuk bab ni, betul-betul fahamkan. Maknanya datang kat sini, fahamkan apa yang dipelajari. Sekurang-kurangnya ilmu tu kita tahu lah dia punya basic ni apa. Bila dah tahu ilmu tu basic dia, kefahaman tentang tu, itulah yang akan menggerakkan diri kita untuk amalkan ilmu tu. Mana tahu bila kita dah ada masalah tentang bab hati, macam mana nak bersihkan hati, ini langkah-langkah dia dalam apa? Dalam buku Hakikat Ilmu Tasawuf. Ini betul-betul yang tulisnya orang Arabillah, maknanya orang yang dah sampai satu tahap yang tinggi dalam pencapaian rohani. Sebab saya baca ni, dia cakap Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah, dia punya jawatan, dia punya gelaran depan tu Al-Arif Billah. Ada tulis Al-Arif Billah, orang yang sampai tahap Arif Billah, Arifatullah tinggi. Paling kurang dia ni guru mursyid ni, kalau macam ni. Itu yang cakap. Kalau dah ada title tu, kurang-kurang dia ni guru mursyid. Okay. Apatah lagi Allah Ta'ala bagi dia kelebihan untuk menulis. Jadi ditulis ilmu macam mana nak membersihkan hati itu daripada dapatan yang dia belajar daripada tuan guru dia dulu. Jadi dia bawa kita ke arah macam mana perjalanan membersihkan hati. Itulah saya tegang tentang. Sebab tu dia suruh kita cari guru, kriteria guru. Lepas tu bila dengan dia macam mana nak buat connection antara anak murid dengan guru. Ada bai'ah. Ya, bai'ah. Akur janji, serah terima. Okey, pemberian izin beramal kan, dia tak perlu izin talqin zikir. Itu connection lagi tu. Maknanya dia terima daripada guru dia, guru dia terima daripada guru, bersambung benda tu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar Fatihah, datang Syekh Quraim tu kan, kita belajar Fatihah dengan dia kan, bersungguh-sungguh tu kita belajar. Dia kata, lepas tu dia cakap, saya berikanlah sanad baca Fatihah. Artinya link dia sampai ke Rasulullah
bila dia cakap saya ijazahkan kepada anda semua bacaan Fatihah. Jadi kita dengan ilmu membaca Fatihah tu dah ada link sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga dengan yang zikir tarikat ini. Maknanya link kaifiat zikir yang kita belajar, kita ambil daripada mursyid kita itu bersambung cara zikir itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara berzikir itu yang dipanggil tariqah. Kalau dalam ilmu tasawuf, cara berzikir kita belajar. Tadi cara membaca Fatihah satu ilmu, cara berzikir satu ilmu. Jadi bila dia bincangkan lepas tu tarikat, kalau orang tak faham benda ni, jadi orang tak tahulah mana benda yang salah. Sebenarnya cara berzikir tu, cara berzikir tu yang orang pertikai kat situ. Jadi ada buat-buat cakap mana ada cara berzikir macam tu. Itu tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan guru ni yang mengajar cara berzikir tu boleh cara duduk, cara berdiri. Sebutan dia Allah, Allah, Allah. Ada cakap mana boleh berzikir Allah saja. Kita belajar dalam kitab ni nanti bila bab zikir, lafaz zikir pun ada dibahaskan dalam. Orang cakap doktor apa tu, dia cakap saya belajar dekat Mesir, tak ada guru saya ajar perkataan zikir Allah, tak ada. Melainkan belakang tu Allah Allah Samad ke, Allah Latif ke, Allah Akbar ke, mesti ada jumlah yang lengkap. Kita ni tuan guru aja perkataan zikir zat ataupun isim zat tu zikir Allah, 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 Allah dalam hati kan. Bagi dia salah. Lepas tu dibid'ahkan pula orang yang beramal dengan zikir zat ni, isim zat ni. Jadi kita bila tak ada ilmu, tak ada rujukan, kita pun confused. Akhirnya kadang-kadang kita pun, yelah, dia bukannya kecil-kecil anaknya apa, ilmuwan doktor tu kan, bukan doktor gigi tu dah. Dr. Rozaimi kita punya sesuatu dengan dia lah. Dr. Rozaimi dia, memang saya dengar sendiri dia punya, dia kata mana ada saya belajar dengan musik tak ada. Bayangkan macam tu sekali kan. Lepas tu dia dengan aliran ilmu dia belajar daripada tuan guru cakap tak boleh. Tapi masalahnya ialah dia punya pendapat tak boleh, dia berkuat dengan pendapat dia tak boleh. Habis semua yang beramal ni semua tak boleh. Kita ni semua salah. Kita ni semua salah. Mengikut pendapat dia, kita ni semua salah. Jadi dalam ilmu tak macam tu. Kalau orang tu ada hujah, kalau orang tu ada dalil dia. Sebab tu bila ulama dia balas balik, dia cakap Qul Allah, Qul Allah, katakanlah Allah dalam Quran. Thumma zarhum fi khawdihim yal'amun. Kemudian biarlah mereka tu leka dengan apa yang diorang mainkan, leka dengan permainan diorang, macam itulah. Jadi orang yang sebut Allah Ta'ala ni akan ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang lain ni leka tu biarlah dia leka. Macam itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Terang kat situ Allah Ta'ala sebut apa? Qul Allah. Nanti bila dalam bab zikir nanti kita belajar. Malam ni dia warm up ni. Dah lama tak belajar dah, jadi dia warm up. Okey? Jadi sebab tu yang saya cakap kat sini, beberapa perkara yang kena betulkan baliklah bila kita belajar tasawuf. Kefahaman kita, belajar 10 tahun tak faham-faham, dia punya apa, lenggang-lenggok, dia punya ilmu tu, dia punya
kelok tang mana, dia punya pembahasan tang mana. Sini jangan tanya tentang iman. Sini jangan tanya tentang kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Ini cerita kat sini lah cerita tentang macam mana nak bertambah hati, nak bersihkan hati. Itu dia masalah hati di sini. Kalau nak belajar tentang iman, tentang keyakinan, tentang itu kita belajar buka dalam bab ilmu tauhid. Sebab tu beza kelas tu beza-beza lah. Saya rasa sini pun ada belajar ilmu, tapi tetap lagi nak dapat keyakinan hati tu. Yakin hati tu perlu ada kekuatan dalaman, iaitu hati yang bersih, hati yang betul. Itu ada sikit channel tu masuk dalam ilmu. Okay? Jadi insyaAllah kita akan bincangkan lepas ni tentang penghujung bab adab. Jadi sebab itulah bila kita belajar cara nak bersihkan hati, sumber-sumber dia. Mana sumber kita? Sumber kita Tuhan Guru, sumber kita ulama, sumber kita guru yang mengajarkan kepada kita tentang bab ni. Sebab tu antara anak murid dengan guru mesti ada adab. Jadi kita dah belajar adab dengan guru. Kemudian sesama kita belajar, adab tu ada adab zahir, ada adab batin. Sesama kita belajar ni kan, ada kita punya taulan, ada kita punya rakan yang duduk sama-sama belajar ilmu ni, sama-sama beramal ke dengan apa yang dia disuruh Tuan Guru. Jadi antara anak-anak murid ni pun dia ada apa? Ada antara sesama ikhwan ni dia ada adab. Jadi adab ni perlu jaga. Adab ni lah kita punya apa? Perangai kita. Adab ni adalah lambang perangai kita, akhlak kita. Jadi Nabi tetap suruh kita jaga adab. Aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Maknanya kalau kita cakap tentang perangai, kalau kita cakap tentang adab, jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi inilah yang nak menyempurnakan adab perangai sama kita. Okay? Jadi sebab itulah dalam bab adab ini kita belajar banyak tata susila. Macam mana antara anak murid pada guru, antara sesama yang belajar ni ada adab dia. Okay? Jadi insyaAllah kita akan masuklah kepada kita punya ni pada bulan depan apa? Ujung sikit nak dihabiskan tu tentang adab murid sesama ikhwan. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Okay? Dah sampai ke berapa tu? Last kan, jangan meminta pangkat kedudukan dan jangan suka menunjukkan diri, kerana orang yang meminta untuk memimpin tidak akan diberi. Itu kan? Okay, insyaAllah kita akan sambung. Malam ni warm up lah, dah lama lah. Okay, itu saja. Okay. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.